Tuan Speaker. Oh, ya. Selamat pagi, Tuan Speaker. Terima kasih di atas nasihat yang telah diberikan. Saya telah mendengar semua nasihat dan saya yakin semua ahli parlimen mengikuti nasihat-nasihat yang telah diberikan. Cuma saya ada satu persoalan kepada Tuan Speaker sebelum kita mula bersidang. Berkenaan aturan 1E dalam aturan mesyuarat. Aturan 1E. Usul memerintah Ketua Polis Negara memberi kemudahan lalu lalang kepada ahli-ahli Dewan. Saya terpanggil untuk membawa perkara ini kepada Dewan Yang Mulia ini kerana kita hari ini kita lihat Menteri Dalam Negeri hadir dan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun hadir. Sedarkah Tuan Speaker bahawa berlaku satu insiden pada 2 hari bulan Ogos 2021 apabila ahli-ahli Parlimen Pembangkang dalam perjalanan ke Parlimen kita disekat oleh polis Diraja Malaysia bukan di perkarangan Parlimen tetapi dekat bulatan Bank Negara. Dan pada hari itu kali terakhir kita bersidang adalah pada 29 hari bulan Julai. Ketika itu Dewan telah ditempohkan beberapa kali oleh Timbalan Speaker dan kali terakhir pukul 5 Timbalan Speaker memaklumkan bahawa Dewan akan bersidang semula pada 2 hari bulan. Jadi kami, kebanyakan daripada kami telah meninggalkan barangan-barangan kami di Dewan Yang Mulia ini, ada juga yang tinggalkan barangan di pejabat. Dan pada hari Ahad kami dimaklumkan bahawa Dewan tidak akan bersidang. Bagi saya sendiri, saya dalam perjalanan ke Parlimen untuk berjumpa dengan Setiausaha Dewan, dengan Tuan Speaker untuk mengetahui apakah yang berlaku dan bukankah boleh pada hari Sabtu dan Ahad disinfeksi dilakukan di Dewan Yang Mulia ini. Walau bagaimanapun kami disekat dan kami tidak dibenarkan untuk datang ke Dewan. Cuma permintaan saya kepada Dewan Yang Mulia ini dalam kehadiran Menteri Dalam Negeri dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk pastikan kejadian itu tidak berlaku sekali lagi. Dan saya tertanya-tanya, siapakah yang mengeluarkan arahan tersebut kepada pihak polis? Bukan saja satu jalan, semua jalan disekat di seluruh Kuala Lumpur. Semua jalan disekat. Kami sebagai ahli parlimen mempunyai hak untuk hadir di sini, berjumpa dengan pegawai-pegawai lain untuk menguruskan hal-hal berkenaan parlimen. Jadi persoalan saya, kenapa perkara itu berlaku? Satu, siapakah yang mengeluarkan arahan kepada pihak polis Diraja Malaysia untuk menyekat kami? Dan ketiga, bolehkan Tuan Speaker memastikan perkara itu tidak berlaku lagi? Apakah jawapan Tuan Speaker? Saya tunggu respon daripada Tuan Speaker. Ya, terima kasih. Saya masih ingat. Saya nak tambah sikit saja. Sikit usul dengan yang dibangkitkan, iaitu saya dalam perjalanan ke pejabat saya, pejabat Ketua Pembangkang Parlimen. Sejak bila yang pejabat Ketua Pembangkang itu diharamkan untuk hadir? Dihadiri oleh Ketua Pembangkang. Kerana Menteri Dalam Negeri ada, saya ingat penjelasan itu lebih sesuai. Okey, bagi pihak saya, Tuan Speaker. ya. Terima kasih Dato' Seri Tuan Yang di-Pertua. Berkenaan dengan isu ini saya ingin menambah bahawa memandangkan Parlimen telah pun membuat keputusan seperti yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri supaya Ketua Polis diarahkan supaya tidak ada apa-apa halangan boleh dibenarkan dan memastikan semua ahli Parlimen bebas ke Parlimen. Memandangkan ada satu keputusan Parlimen dibuat. Dan memandangkan oleh kerana semua ahli Parlimen tidak dapat datang ke Parlimen, ramai, bukan semua, ramai yang telah berkumpul di Dataran Merdeka telah dikatakan melakukan kesalahan dan kompaun telah dikeluarkan. Saya ingin dapat penjelasan daripada pihak kerajaan. Memandangkan polis pun telah melakukan kesalahan yang lebih besar, iaitu telah melanggari Seksyen 124 Kanun Kesesaan kerana menghalang
wakil rakyat dari menjalankan tugas, apakah tindakan yang telah diambil terhadap polis yang telah melanggar undang-undang, dan apakah tindakan terhadap ketua polis negara yang telah diarahkan tidak memastikan tidak ada halangan kepada kita datang ke parlimen, melainkan undang-undang rule of law, melainkan semua undang-undang dihormati oleh semua pihak. Rakyat akan mengatakan negara kita ini ada double standard. Kalau antara ahli parlimen dengan kerajaan pun kerajaan berani mengamalkan double standard, apa lagi harapan negara kita? Saya nak dapat satu penjelasan. Alright. Yang di-Ketua Padang Serai. Padang Serai. Ya. Is it yang sama? Ya, sama. Seminit je. Ya, okey. Terima kasih. Saya nak jawab dah ya. Yang menteri, yang Muhammad Menteri pun nak jawab. Ya. Ya. Apa yang kita maklumkan, dapat makluman daripada Dewan Rakyat, mengatakan Dewan ditangguh. Okey, setuju. Tapi tidak mengatakan Parlimen akan tutup. Mengapa disekat kita? Itu saya jawab. Alright. Saya mau jawapan. Sebelum Yang Muhammad Menteri jawab, saya ingin jawab. Sebenarnya Parlimen tak tutup. Saya telah malam itu mengarahkan Tuan Setiausaha Dewan untuk membenarkan semua masuk, pintu dibuka, termasuk pintu Dewan ni, kerana saya tahu ramai ahli yang berhormat yang meninggalkan barang-barang untuk mengambil. Pendapat saya juga ialah pejabat-pejabat MP itu sememangnya terbuka dan perlu diakses, perlu diberi akses pada setiap masa yang munasabah lah kan. Jadi itu pendirian saya. Jadi tentang bagaimana jalan tu ditutup tu, itu adalah di bawah tindakan polis, dan kenapa mereka menutup, saya tidak mempunyai tidak mempunyai pengetahuan tentang perkaranya. Saya rasa Yang Berhormat Menteri ingin memberi sedikit penjelasan. Ya. Terima kasih Tuan Ketua. Sebenarnya isu ini adalah isu kerajaan nak menjaga ahli-ahli yang berhormat supaya mereka dapat hadir pada hari ini. Sebab ketika itu sudah menjadi satu perkara yang telah diketahui ramai bahawa virus begitu... Menteri, face mask. Pakai face mask lah, elok, lebih elok. Ya. Bahawa virus yang Boleh. Saya... Kita nak pastikan menteri pun selamat. Alhamdulillah. Jadi kalau semua nak selamat, ketika itu virus merebak begitu ketara sekali di Parlimen. Apabila dimaklumkan kepada polis bahawa kalau boleh jangan ada orang masuk untuk kita memastikan bahawa virus itu dapat kita... Siapa maklum kepada polis? Dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin untuk kita buat sterilize semua di dalam Dewan ini. Yang kita bagi compound kepada ahli-ahli Parlimen bukan tak boleh masuk, adalah kerana gathering yang menyebabkan sesuatu kesalahan. Ketika itu ada SOP yang tidak boleh kita adakan gathering di mana-mana di luar Parlimen. Tapi walau bagaimanapun, atas sikap bekerjasama di antara kerajaan dan juga ahli-ahli Parlimen, kompaun yang telah pun diberikan oleh polis kepada ahli-ahli Parlimen ketika itu telah pun kita persetujui dalam perbincangan saya dan Menteri Kesihatan untuk kita turunkan kompaun. Penjelasan. Kompaun masih lagi kena kerana tidak ada dua darjat di antara ahli Parlimen dan rakyat lain yang juga ada buat gathering yang seperti itu. Jadi sebab itu kita terpaksa, saya minta maaf, kita bagi kompaun kerana gathering yang disalah melanggar undang-undang SOP ketika itu. Kalau benar masuk, tak ada lah gathering tu. Kami nak ambil barang. Betul. Apa punya mangkuk? Penjelasan Menteri. Lebih membahas. Okay, saya rasa Ipoh Timur last ya. Kemudian kita nak pergi MQT. Ipoh Timur last. Maaf.
Ipoh Timur. Lebih Ya, terima membahayakan kasih. ahli parlimen. Tindakan Speaker, saya dan menteri. Yang Mohd Ipoh Timur dulu. Ipoh Timur dah bangun lama. Terima kasih Datuk Speaker. Speaker, saya Saya tak ingin habis lagi ni. ya, Saya tak habis lagi. Nanti okey. saya jelaskan dulu. Speaker lah. yang panggil, yang Berhormat Ya. Menteri. Sekejap. Jalan, boleh. Speaker benarkan Menteri untuk memberi penjelasan Menteri dulu. dulu. Maaf. Belum habis. Sorry. Ya. Sorry. Ya. Sebab kalau kita benarkan ketika itu, kerana saya lupa angkanya, saya difahamkan ketika itu sudah mencecah menghampiri 100 mereka yang positif dalam Dewan ini. Maka sebab itu kita tak benarkan, bukan hanya pembangkang, begitu juga ahli-ahli parlimen kerajaan juga tidak dibenarkan masuk. Cuma ahli-ahli parlimen daripada kerajaan taklah buat demonstrasi kerana tak boleh masuk. Yang buat demonstrasi ini yang sebelah pembangkang nak masuk juga. Kan demonstrasi, kami nak berjalan jadi- kaki masuk. Apa? Dengarlah dulu. Kemudian ada gatherings yang mereka lakukan. Jadi sebab itu kita bagi compound dan kemudian ada permintaan daripada rakan-rakan sebelah sana untuk menurunkan jumlah compound. Telah pun dipersetujui dalam perbincangan saya dengan Menteri Kesihatan. Insya-Allah tidak lagi 3,000 tapi diturunkan sama seperti yang dibayar sebelum ini oleh rakyat jelata. Jadi Menteri. insya-Allah selesai bab ini tak Nak ada masuk bangkit hari lagi lah, itu. insya-Allah. Tak ada Terima lah kasih. nak compound, tak ada lah nak langgar. Menteri, Apa? Speaker. Sikit. Ipoh Timur. Last. Maaf. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Speaker, tadi saya bangun dulu. Speaker. Bagi saya Sikit je. satu minit je. saja. 1 minit. Baik baru. Datuk Speaker. Saya nampak Ipoh Timur dulu. So, bagi Ipoh Timur dulu. Terima kasih Datuk Speaker. Datuk Speaker, pada pagi ini saya berdiri selaku pengerusi PAC Parlimen. Pada 2 hari bulan 8 2021, saya dan juga ahli-ahli saya hadir ke Parlimen dengan surat panggilan daripada pihak SUDR. Yang mana pada pagi itu kita ada 2 saksi penting. Yang satu Menteri Kesihatan pada ketika itu dan yang kedua Ketua Pengarah Kesihatan untuk mengadakan prosiding mesyuarat PAC yang telah disahkan akan dijalankan. Apabila saya sampai di sekatan jalan, saya cuba untuk memberitahu pihak polis yang berada di sekatan jalan dengan surat panggilan. Saya tanya, tuan, saya ada mesyuarat PAC. Saya nak minta untuk melepasi sekatan ini untuk masuk. Dan pihak polis enggan untuk mendengar, Datuk Speaker. Dan saya telah pun diberikan 2 minit untuk beredar dari kawasan tersebut. Sekiranya tidak, saya akan ditangkap. Itu semua telah dirakamkan dalam video dan juga pun ditularkan. Saya nak tanya kepada Datuk Speaker, sama ada Datuk Speaker bersedia untuk melindungi hak-hak kepentingan ahli-ahli Dewan. Khasnya pada hari itu ahli-ahli PAC. Saya selaku pengerusi yang berhormat Keluang semalam telah pun dipanggil untuk diberikan keterangan. Ahli-ahli yang lain termasuk yang Promasi Putih menghadapi masalah untuk masuk. Ahli dari PAPA juga menghadapi masalah untuk masuk ke Parlimen untuk menghadiri sidang PAC. Dan kita pada pagi ini ada satu urusan mesyuarat yang standard yang kata mengarahkan supaya Ketua Polis Negara memberikan jalan yang sentiasa terbuka. Dan sekiranya isu yang berlaku pada 2 hari bulan 8 khasnya terhadap ahli-ahli PAC ini tidak memberikan satu jawapan dan penjelasan yang sewajarnya, the whole usul in front of us today will become futile dengan izin Datuk Dipertua. Ya. So itu sahaja daripada saya bagi pihak ahli-ahli PAC saya yang telah pun berjaya mengadakan mesyuarat dan prosiding kita pada 2 hari bulan 8. Setelah saya sendiri diugut untuk ditangkap. Sekiranya saya tidak beredar dalam masa 2 minit dari sekatan jalan. Saya minta penjelasan dan juga perlindungan daripada Datuk Speaker pada masa yang akan datang.
Speaker 1 minit. Sebagai orang yang telah membawa perkara ini, saya mohon memaklumkan, kita berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang telah menjelaskan perkara ini. Tapi biar saya ingin respon. Saya ambil maklum, kalau betul mereka ingin mereka mengambil perhatian ataupun memberi perhatian kepada keselamatan kami, kesihatan kami, perkara itu boleh dinasihatkan untuk kami beredar, tetapi itu bukanlah cara mereka mengendalikan sekatan jalan pada hari itu. Nombor satu. Nombor dua, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur, semua kami telah diminta beredar. Kalau tidak akan ditangkap. Itu adalah perkataan yang dikeluarkan. Nombor tiga, adakah Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri mengetahui bahawa menyekat seorang ahli parlimen daripada jalan datang ke parlimen untuk melaksanakan tugas merupakan satu kesalahan di bawah kanun keseksaan. To obstruct a member of parliament on his way to parliament to perform his duties is an offence under the penal code. So saya cuma mahu Tuan Speaker memberi janji melindungi semua ahli Dewan Rakyat, pastikan perkara ini tidak akan berlaku lagi. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, sikit saja. Ambil tindakan. 1 minit saja, Tuan Speaker. Okay, bayan baru last. Terima kasih. Saya cakap kemudian MQT. Terima kasih Tuan Ya, Speaker. saya terlepas tadi pandang bayan baru. Selepas kita dapat penjelasan daripada Speaker, dapat penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri, perkara ini menjadi jelas bahawa Tuan Speaker sebenarnya membenarkan semua ahli parlimen masuk ke Dewan tanpa sebarang sekatan. Yang masalahnya adalah Menteri Menteri Dalam Negeri yang memberi arahan kepada polis untuk menyekat ahli parlimen. Adakah Menteri Dalam Negeri ini, tolong jelaskan kepada rakyat Malaysia, telah menyalahgunakan kuasa menteri untuk melanggar usul yang telah diluluskan dalam Dewan ini. Menteri Dalam Negeri adalah bertanggungjawab memberi arahan. Saya minta Menteri jawab betul-betul. Adakah Menteri telah menyalahgunakan kuasa dalam segi itu dan melanggar usul yang diluluskan dalam Dewan ini? Terima kasih. Tuan Speaker, Peraturan Dewan. Maaf, sebelum Peraturan Dewan, Tuan Speaker, 36.6. Ya. 36.6, iaitu seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Saya minta pokok senar tarik balik perkataan mangkuk tadi. Mangkuk tak ada dalam sini. Mangkuk ada di kantin, ada di Dewan Makan, bukan ada dalam Dewan Persidangan. Minta tarik balik, itu kurang ajar. Terima kasih. Implement. Terima kasih. Okey. Mangkuk pinggan lah pekerjaan. Untuk yang sebagai menjawab Yang Berhormat Ipoh Timur, sebenarnya saya memberi Dalam arahan, kabinet banyak. sebenarnya saya memberi arahan yang khusus untuk membenarkan PAC datang ke parlimen pada hari itu. Saya sanggup berjumpa pihak polis untuk membantu penyiasatan tersebut untuk mengesahkan arahan saya. Ya. Last sekali Yang Berhormat Menteri nak beri sedikit penjelasan, kemudian kita MQT. Ketua Pembangkang di alam. Tolong jawab. Satu perkara Tuan sangat Speaker. berbahaya. Tuan Speaker, Peraturan Tadi- Dewan 36.6. Tak ada, tak. Pokok senar telah mengeluarkan perkataan mangkuk yang tidak boleh dikeluarkan kepada mana-mana ahli parlimen yang Pokok senar kata mangkuk ah. Jangan katalah lepas ni mangkuk, tak elok. panggil mangkuk tingkat boleh, mangkuk jangan. Kena tarik balik. Surat kabinet di KDN. Apa nama? Okey. Pokok senar. Lain kali jangan kata mangkuk lah, tak elok. Yang Berhormat Menteri, last. Datuk Speaker, tentang jawapan. Halo, Tuan Speaker. Saya Datuk nak Speaker. dapat penjelasan daripada Menteri. Pokok senar seorang yang berpengalaman dalam Dewan boleh bercakap parlimentari macam tu, Ya. memberi satu pendidikan kepada rakyat. Dapat bahawa kebenaran kurang daripada ajar. speaker dulu lah, pedang duduk lah. Tak, dia tarik. You pun duduk. Faham. Ya, pokok senar lepas ni mangkuk tu jangan katalah ya. Tak elok. Yang Berhormat Menteri. Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri. Last. nak dapat penjelasan daripada Menteri tentang Dia tarik tak dengar ni. jawapan dia tadi mengatakan Yang Berhormat. Cukuplah, dah ramai dah kata tu. Same issue kan. Cukup. Yang Berhormat Menteri. tadi jawapan dia berbahaya. Menteri, tadi Menteri mengatakan pihak polis demi menjaga kesihatan ahli parlimen telah tidak membenarkan kita masuk. Saya nak kata ini satu jawapan yang berbahaya kerana kita mesti memastikan pihak polis tak ada kuasa berkenaan dengan apa-apa hal dalam parlimen. Faham. Beras.
Same issue. Baik, saya nak jelaskan Akta 342 itu adalah sesuatu yang amat mustahak untuk menjaga kesihatan semua rakyat dalam negara. Ketika itu adalah masalah wabak COVID-19. Saya tidak mengarahkan sesiapa, tetapi di bawah akta itu, apabila sesuatu perkara telah pun diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, maka penguatkuasaan yang dijalankan polis adalah mengikut undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan. Jadi tak timbul soalan sama ada siapa yang mengarahkan atau siapa yang mengeluarkan satu kenyataan untuk tidak membenarkan sesiapa masuk. Tapi polis yang halang. Tapi tak ada tindakan kat mereka yang pergi dekat rumah Pagoh. Rumah Tan Sri Muhyiddin. Dulu, you just sit down first. Polis are judge, jury and prosecutor. Mike. Okey, nanti benarkan saya Tanjah. Okey. Mikrofon. Biarlah saya jawab dulu. Jangan marah. Jadi tuan MQT, Speaker. Pengurusi. MQT, jalan. Yang Ketua, Jangan marah Menteri. jadi kerana itu saya nak menjelaskan, oleh kerana Parlimen telah pun tidak lagi bersidang ketika itu kerana Parlimen telah pun ditangguhkan persidangannya. Maka kuasa apa yang telah pun diusulkan ketika itu tamat apabila Parlimen tidak lagi bersidang. Belum Apa lagi, yang nak masih ada dipersoalkan 1 hari tentang lagi, usul hari yang itu. telah pun dibawa Menteri. oleh Kementerian Dalam Negeri. Speaker kata boleh? You must listen first lah. Speaker kata Kemudian ada kekhilafan tentang mesyuarat PAC. Mesyuarat PAC dengan persidangan Parlimen ketika itu ada kekhilafannya. Maka sebab itu apabila arahan untuk tidak dibenarkan masuk, polis mengambil kuasa yang telah pun mengarahkan mengikut enforcement yang sepatutnya yang dilakukan mengikut Akta 342. Jadi apa yang menjadi masalah kita di sini? Masalahnya adalah sama ada kita nak mendengar dari segi keputusan Akta 342 ataupun nak mendengar untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang lebih menjadi masalah kepada rakyat, iaitu untuk tidak ada gathering di mana-mana. Maka sebab itu polis melakukan sesuatu demi untuk Siapa yang main nak buat gathering? Kami main nak masuk dewan. Dengarlah Nak masuk. mangkuk. Speaker sendiri benar untuk ahli parlimen masuk ambil barang. Sit down first lah. Poin penjelasan yang Bapak Menteri. Ini yang masalahnya. Poin Oleh kerana penjelasan- kita nak memastikan semuanya berjalan dengan baik supaya segala sanitization yang nak kita lakukan itu juga berlaku dengan baik, maka sebab itu telah pun diarahkan untuk tidak membenarkan sesiapa masuk. Poin Dan penjelasan yang Bapak keputusan Menteri. itu bercanggah dengan kekhilafan yang berlaku apabila Speaker minta mesyuarat PAC terus dilakukan. Itu yang menjadi kekhilafan ketika itu. Jadi tak timbul sama ada nak menutup jalan, tidak membenarkan sesiapa. Kerana yang penting kepada kita ketika itu adalah untuk memastikan bahawa wabak COVID-19 tidak lagi menjadi sesuatu yang besar di Parlimen. Poin penjelasan yang Berhormat Menteri. Menteri selalunya nak selamatkan kawasan kerajaan yang Perikatan Berhormat Menteri. Nasional. Alright. Cukup. Tuan Setiausaha, sila ke MQT sekarang.